الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون عن الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبيرا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذي يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الإخوان الكرام، اتقوا الله تعالى وأطيعوه فافعلوا ما أمركم به واجتنبوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan seterusnya kepada sidang hadirin sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentaati segala titah perintahnya, dan masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan dan juga tegahannya. Sesungguhnya kebahagiaan menanti buat mereka yang bertakwa kepadanya di dunia dan juga di akhirat. Sidang jemaat yang berbahagia, janji adalah suatu ucapan yang menyatakan kesediaan dan juga kesanggupan seseorang untuk berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu. Janji juga dapat diartikan sebagai pengakuan yang mengikatkan diri sendiri terhadap sesuatu perkara yang mesti ditepati ataupun dilunaskan. Ada juga ungkapan yang menyatakan bahawa janji adalah hutang yang perlu dilangsaikan. Islam amat menitik beratkan ikatan perjanjian kerana ia bukan hanya sekadar akad atau ikatan persetujuan biasa, tetapi lebih daripada itu, ia mempunyai kaitan dengan hukum hakam dan terkait pula dengan kewajipan melunaskannya. Sekali kata diikat, selamanya itu hukum terakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa' innallaha la yuhibbul khainin innallaha la yuhibbul khainin. Yang bermaksud, dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari sesuatu kaum yang mengikat perjanjian setia denganmu, maka campakkanlah perjanjian itu kepada mereka dengan secara yang terus terang dan juga adil. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata pepatah Melayu, kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Ternyata kehidupan seharian kita tidak terlepas daripada ikatan janji. Sama ada kita berjanji dengan diri sendiri atau mungkin juga kita berjanji dengan orang lain. Seorang suami berjanji dengan isterinya, anak-anaknya berjanji dengan ibu bapanya, ketua atau majikan berjanji dengan petugas bawahannya, malah termasuk pemimpin yang membuat pelbagai janji dengan penyokong dan juga rakyatnya. Kesemua mereka terikat dengan kata-kata janji yang dilafazkan dan wajib dilunaskan dengan sedaya mungkin. Kerana sekiranya tidak diselesaikan di dunia ini, ia pasti akan berhadapan dengan hukuman di mahkamah Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mengecam perbuatan orang yang mengingkari janji ini, seperti sabdanya dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhfara musliman فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل." Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya,
Barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan juga tebusan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, perjanjian seorang hamba yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling utama. Setiap mukmin bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka dengan perjanjian itu kita perlu menjadi insan yang beriman dan juga bertakwa, yang senantiasa teguh melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah dengan penuh keikhlasan dan jiwa kehambaan yang sejati. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut memerintahkan umatnya agar senantiasa bersikap jujur, menepati janji serta menjauhkan diri daripada sifat khianat dan juga menipu. Jika seorang hamba sanggup melanggar perjanjian dengan Allah, maka lebih-lebih lagi dia terasa mudah dan sanggup mengkhianati perjanjian sesama manusia. Manusia khianat dengan Allah, mendapat laknat Tuhannya dan kebencian orang lain, manakala mereka yang menepati janji adalah sebahagian daripada sifat orang yang bertakwa. Apabila kita berjanji, hendaklah mengikuti adab ketika melakukan perjanjian. Antaranya ialah, yang pertama, sebaik-baik janji itu ditulis dan difahami serta dipersetujui oleh pihak yang berjanji. Yang kedua, perjanjian itu bukanlah dalam perkara yang haram, maksiat atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perjanjian itu juga mestilah yang mampu dilunaskan dan bersifat logik ataupun realistik. Yang keempat, bagi yang berjanji ucapkanlah insya-Allah, agar kita senantiasa berpaut dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya merancang, Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan. Sidang Jumaat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, berjanji kita dengan diri kita agar senantiasa berfikir dan mengambil iktibar daripada perkara-perkara yang lalu, agar kita senantiasa terpelihara dari kerosakan dan juga kemusnahan. Apatah lagi dalam suasana pandemik COVID-19 yang kembali menular ini dan jangkitan yang semakin meningkat hari demi hari dengan mendadak sejak kebelakangan ini, marilah kita memperkukuhkan azam, memperteguhkan iltizam dan memantapkan ikhtiar kita untuk bersama-sama membendung pandemik COVID-19 ini. Renunglah dan isafilah bahawa ada dalam kalangan kita telah diuji dengan khabar kematian orang yang tersayang. Ada di antara kita yang dibuang kerja, ada yang terpaksa berikhtiar hidup dengan pelbagai cara demi menampung pendapatan harian. Ada ibu yang terpaksa mengikat perut demi mengutamakan makanan untuk anak-anak, dan pelbagai lagi kesulitan hidup dan cabaran akibat wabak COVID-19 ini. Segala yang kita amalkan ini adalah bertepatan dengan tujuan maqasid syariah, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan juga menjaga harta benda, terutamanya dalam keadaan negara yang sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Marilah sama-sama kita berjanji dengan diri kita dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggalas tanggungjawab ini sebaik mungkin supaya diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wa dhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi liaqraba min hadza rasyada. Maksudnya, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya-Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberikanku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده دليا ترعمت مولى تنكو شرف الدين بدليشة ابن سلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.